Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pada hari ini saya Ahmad Anfal dan ahli kumpulan saya iaitu Nur Afiq, Luqman Faris, Luqman Kushairi ingin berkongsi sedikit mengenai aplikasi maqasid syariah menjaga akal dalam mendepani cabaran penyalahgunaan dadah sintetik. Kertas kerja ini membincangkan suatu kajian mengenai gejala penagihan dadah yang merangkumi faktor-faktor utama penagihan, iaitu latihan pemulihan yang dilaksanakan dan punca-punca berlaku penagihan dadah yang berulang. Penyalahgunaan bahan bermaksud kegiatan salah guna atau penggunaan sesuatu bahan terlarang seperti dadah atau bahan narkotik, alkohol dan pelbagai jenis bahan dalam dos yang diambil secara berlebihan. Pada asasnya, dadah merupakan satu bahan yang berkait rapat dengan ramuan perubatan tradisional dan moden. Namun, ada yang menyalahgunakannya dan boleh menghayalkan tubuh badan serta merosakkan diri sendiri. Setiap agama mempunyai kepercayaan bahawa penahian dadah merupakan perbuatan yang buruk dan memberi banyak kemudaratan kepada diri sendiri berbanding kebaikan. Pengharaman dadah dalam Islam telah pun diwawarkan ke seluruh dunia untuk memperingatkan tujuan tidak merosakkan maqasid syariah. Seterusnya saya akan menerangkan dalil dan ayat Quran yang menegaskan bahawasanya dadah itu adalah haram. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-90, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi serta pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang, anak panah, semuanya adalah kotor daripada perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya." Selain daripada itu, terdapat juga dalil yang memperkukuhkan ayat Quran tersebut oleh Rasulullah SAW dengan bersabda, maksudnya, setiap minuman yang memabukkan adalah haram dan menghayalkan tubuh badan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya, saya akan beralih kepada data yang akan diterangkan oleh Muhammad Nur Afiq. Terima kasih. Seterusnya, saya akan membincangkan data-data penyalahgunaan dadah yang terdapat di luar dan di dalam negara. Penggunaan dadah di seluruh dunia adalah sebanyak 5.5% daripada populasi bumi. Penggunaan dadah di dalam Malaysia bagi lelaki adalah sebanyak 122,561 orang bagi tahun 2020 berbanding dengan tahun sebelumnya, iaitu 2019 sebanyak 135,869 orang. Perbandingan antara tahun 2019 dan 2020 adalah penurunan sebanyak 9.8%. Manakala di kalangan perempuan pula adalah sebanyak 5,764 orang pada tahun 2020 dan pada tahun 2019 pula adalah 6,330 orang dan mengalami penurunan sebanyak 8.9%. Jumlah keseluruhan pada tahun 2020 adalah sebanyak 128,325 orang. Manakala pada tahun 2019 pula adalah sebanyak 142,159 orang. Perbandingan antara tahun 2019 dan 2020 adalah penurunan sebanyak 9.8%. Manakala statistik penyalahgunaan dadah di luar negara pula, anggaran pengguna dadah adalah sebanyak 256 million penduduk bumi. Kematian disebabkan penggunaan dadah secara terus ataupun tidak adalah sebanyak 11.8 million setiap tahun. Seterusnya, lebih 350,000 orang mati disebabkan terlebih dos setiap tahun. Kemudian, separuh daripada kematian disebabkan alkohol atau terlebih dos dadah adalah orang yang berumur 50 tahun dan ke bawah. Akhir sekali, 1.5% daripada beban penyakit global adalah hasil daripada ketagihan penggunaan dadah dan alkohol. Itu saja. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang maqasid syariah. Perkataan maqasid dari segi bahasa merujuk kepada tujuan, objektif, prinsip, niat dan maklumat.
manakala maqasid syariah bermaksud objektif atau tujuan di sebalik pensyariatan hukum Islam. Penjagaan akal merujuk kepada proses kematangan pembelajaran dan pendidikan yang mempengaruhi daya intelektual, emosi dan institusi seseorang individu. Akal yang dikurniakan oleh Allah SWT adalah pinjaman sementara yang wajib dimanfaatkan dan dipelihara sebaiknya selaras dengan tuntutan agama. Fungsi akal perlu disuburkan dengan perkara-perkara positif dan menghindari daripada merosakkannya dengan unsur-unsur negatif. Dengan itu, kita harus menjauhi dari sebarang penyalahgunaan dadah. Islam melarang sebarang tindakan atau pengambilan bahan-bahan yang boleh menjejaskan akal seperti arak, dadah, pil dan seumpamanya. Penggunaan bahan terlarang seperti arak jelas membawa kerosakan kepada masyarakat dan ditegaskan melalui hadis Nabi SAW bahawa 10 golongan yang terlibat dengan arak adalah dimurkai dan dilaknat oleh Allah SWT. Larangan penggunaan bahan terlarang selain daripada arak diperluaskan melalui kaedah kias berasaskan justifikasi yang sama, iaitu merosakkan akal. Okey, bagi mengakhiri pembentangan ini, kami telah membuatkan pembincangan dan memikirkan cadangan yang sesuai untuk menyelesaikan isu penyalahgunaan dadah sintetik. Antara cadangan kami adalah mewujudkan pendidikan yang menerangkan betapa bahayanya dadah di sekolah-sekolah rendah. Dengan memberikan pengetahuan awal kepada anak-anak, penyalahgunaan dadah sintetik dapat dikurangkan. Selain itu, kami juga memikirkan mengenai menubuhkan kelab anti dadah untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang penyalahgunaan dadah sintetik dan juga kesan-kesannya. Dengan itu, ini dapat mengelakkan peningkatan penyalahgunaan dadah sintetik dalam kalangan masyarakat. Dan saya rasa itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.